Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Masjid, Jabatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersama pada malam ini dalam keadaan tempat-tempat sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita ada di antara mereka yang ketika ini ditimpa musibah. Kenalan-kenalan kita ada yang terkena musibah ketika ini. Kita di sini alhamdulillah masih lagi Allah berikan kebaikan dan juga keselamatan di sini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka kita hadir pada malam ini untuk sama-sama berjemaah, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai tanda syukur kita kerana kita selamat daripada musibah, kita juga membantu kepada orang yang terkena musibah. Insya-Allah malam ni kita sambung. Masih lagi dalam bab jujur dan amanah. Insya-Allah kita habislah malam ni. Kita habiskanlah malam ni. Jujur amanah ni dia ada dalam 6 ke 7 muka surat lagi, kalau sempatlah Baik, panca indera, harta kekayaan dan anak-anak yang telah Allah kurniakan kepada kita juga adalah amanah. Kita bicara dalam bab amanah, disebut segala apa yang Allah beri kat kita ni semua amanah. Yang ada, yang melekat pada badan kita ni, apa-apa saja yang melekat ni, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya ini adalah amanah Allah untuk kita gunakan. Guna untuk apa? Kemudian anak-anak, cucu-cucu, isteri, suami, keluarga juga adalah amanah. Jadi hargailah amanah yang telah Allah beri kepada kita. Manfaatkannya agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta gunakannya untuk perkara yang diredai oleh Allah. Maknanya bagaimana cara kita nak tunjukkan kita menggunakan segala apa yang Allah beri ini dengan amanah, ialah kita gunakannya dengan perkara yang Allah redha. Apa saja perbuatan kita, perbuatan yang tidak bersalahan, yang tidak bertentangan ataupun yang tidak melanggar syariat, maka di situ kita menggunakannya dengan cara amanah. Jika kita guna sebaliknya, kita guna dengan cara yang tidak baik, kita guna dengan cara maksiat, kita guna dengan cara yang Allah tidak redha, maka di situ kita telah ingkar dengan amanah yang Allah kurnia pada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekurangan atau kesempitan, maka janganlah gelisah, kerana semua yang kita miliki itu adalah milik Allah. Apa saja yang berlaku, contoh ketika ini banyak tempat yang terkena banjir, terkesan teruk, tuan-tuan, banyak tempat yang tenggelam rumah, banyak tempat yang tinggal atapnya rumah, hancur habis semua barang-barang dalam rumah. Tempat kita yang paling dekat ni, Pematang Pasir, Linggi, yang teruk tak pernah kena. Jimah, Tanjung Agas pun ada sikit, teruk. Kalau tuan-tuan pergi tengok, kesian, barang-barang pakat buang Melaka dah, tak ada yang boleh guna. Almari yang tinggi-tinggi tu, air tu tak sampai ke atas, air tu pakai bawah je. Tapi almari ni bila bawah terkena, dia dah berendam 2 hari, tak guna dah, reput. Angkat almari, tinggal bawah tu. Saya Allah bagi sedikit
ke lapangan, pergi 2 hari ni, semalam dengan hari ni, pergi tengok, pergi bantu, tolong cuci rumah. Memang kesian. Main angkat barang masuk lori je sekarang ni. Ya, barang-barang yang ada tu angkat masuk lori pergi buang je. Tak sanggup nak pilih dah. Sebab terlalu kemusnahan tu teruk. Dah berendam 2 hari dengan air lumpur. Bukannya air cantik, bukannya air bersih, air jernih, air lumpur. 2 hari berendam. Habis. Sekarang ni yang teruk sebelah Pahang. Ya, Pahang teruk. Selangor dah makin surut, tapi Pahang mula naik. Ya, maknanya musibah-musibah ni jangan gelisah, jangan kita mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Mungkin ada kebaikan di situ. Kena ingat Allah sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu nampak sekarang ni, kamu rasakan buruk kat kamu sekarang ni, kamu rasa benda ni memang kena, kita kata musibah kat kita masa ni, boleh jadi itulah yang Allah nak beri kebaikan untuk kita. Ya, boleh jadi. Itu dia. Maknanya itulah disebut bahawa kalau kita terkena begitu, maka janganlah kita gelisah, maka janganlah kita mengeluh. Ya, sebab apa? Sebab itu pun bukan kita punya. Kita dipinjamkan oleh Allah. Ya. Firman Allah dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu khianat amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu khianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Ya, di sini Allah ingatkan kita bahawa apa saja yang Allah beri kat kita ni jangan khianat. Jangan kita berlaku khianat. Walaupun ayat ini Allah tujukan kepada seorang sahabat Nabi, ya, yang cuba khianat. Ni sahabat ni duduk dengan Nabi. Nama dia Hatim bin Abi Balta'ah. Ni sahabat masyhur nama dia. Yang seorang sahabat nama dia Hatim bin Abi Balta'ah. Dia ni sahabat yang sama-sama berjuang di jalan Allah, sama-sama berperang di Badar. Tetapi dalam peristiwa Fathu Makkah, ketika nak berlaku Fathu Makkah, ketika Nabi dengan sahabat tengah merancang strategi nak tawan kota Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, nak lepaskan Mekah daripada cengkaman kaum musyrikin. Ketika Nabi tengah rancang ni, ya, Hatim dia hantar surat. Dia buat surat, dia hantar kepada musyrikin bagi tahu rancangan Nabi. Ya, dalam tafsir diceritakan kisah ini. Tafsir Ibnu Katsir ceritakan kisah ini. Bagaimana Hatim tak tahu apa maksud dia. Dia buat surat, dia hantar, dia suruh orang pergi bawa. Tapi Allah tunjukkan kepada Nabi, Allah beritahu kepada Nabi, maka Nabi perintahkan sahabat pergi kejar yang nak hantar, yang pengutus surat ni. Pergi kejar, dapat tangkap. Jadi maknanya berita Nabi nak pergi tawan kota Mekah tak sampai ke musyrikin. Bila dapat tangkap orang yang bawa surat ni, Nabi panggil Khatim, suruh bawa Khatim jumpa Nabi. Ketika dibawa Khatim jumpa Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab terus nak bunuh Khatim, nak pancung kepala dia, cabut pedang depan Nabi. Maka Nabi sabarkan. Nabi kata jangan, sebab dia ni adalah orang yang berjuang sama-sama perang Badar. Allah dah beri jaminan sahabat-sahabat sesiapa yang pergi berjuang Badar, Allah ampunkan dosa. Ya, maka Allah turunkan ayat, Allah tegur jangan khianat. Ya, ini Nabi, batang tubuh Nabi yang memang sahabat-sahabat puja, sahabat-sahabat begitu menghormati, begitu mengikut kata-kata Nabi pun ada yang buat macam tu. Apatah lagi kalau kita zaman ni, kan? Kalau kita berkawan, ada kawan-kawan tiba-tiba khianat, jangan pelik, jangan rasa galat, jangan rasa rasa terkilan. Sebab Nabi pun ada begitu dibuat. Ya, maknanya terima dan juga bersabar dengan apa yang berlaku. Ya, begitu dengan Nabi tadi, Nabi bersabar. Ya, Nabi tidak cepat melatah, Nabi tidak cepat nak menjatuhkan hukuman. Sebab Nabi pandang jasa dia. Selama bersama Nabi, dia ada jasa dia. Tetapi mungkin ada perkara-perkara yang kita tak tahu apa di sebaliknya. Ya, maka begitulah. Ya, jadi begitulah Allah sebut. Begitu juga kita kena ingat harta kita yang ada sini, jangan disebabkan harta kita ini
dengan kemewahan yang ada menyebabkan kita lupa kepada Allah. Ramai orang begitu. Ya, ramai orang semakin kaya semakin jauh daripada rumah Allah. Tak nak datang rumah Allah. Sebab apa? Sebab dia rasa kemewahan dan juga merasakan kebahagiaan dengan harta yang dia miliki. Sedangkan harta itu bukan dia punya. Harta itu adalah amanah yang Allah beri untuk digunakan sebaik mungkin. Baik, kemudian menjaga suasana dalam majlis juga merupakan amanah. Kita duduk dalam majlis, apa-apa majlis, kenduri ke, kelas-kelas kuliah ke kan, ini majlis juga adalah amanah. Ya, tuan-tuan duduk hari ni, tuan-tuan menjaga amanah. Ya, apa dia? Kita mestilah jaga kata-kata dan tidak boleh bercakap sesuatu dengan sesuka hati. Jika perhatikan, banyak perhubungan menjadi putus akibat perbuatan orang yang tidak menjaga amanah semasa mengadakan pertemuan. Ya, banyak berlaku manusia ni tersilap cakap. Kadang-kadang kita cakap tak silap, tapi orang menerima salah faham. Berlaku begitu. Kadang-kadang memang kita tersilap cakap, maka perhubungan yang baik menjadi terputus. Banyak berlaku. Ya, kita kadang-kadang berkawan bukan main baik, tetapi tengok-tengok akhirnya bermasam muka. Kenapa? Bukan sebab kita bergaduh, tetapi mungkin kata-kata kita menyebabkan rasa terhiris kepada orang yang mendengar. Sebab itu kena jaga. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddasa rajulan bihadisin summal taqat fahuwa amanah." Apabila ni kita, ya, Nabi bagi tunjuk cara. Kalau kita bercakap dengan seseorang, kita bercakap dengan orang, kita berdua, ada orang ketiga, ya, kita bersembang berdua, ni orang ketiga, kita bercakap bisik-bisik, pandang dia, cakap bisik-bisik, pandang dia. Apa rasa orang tu? Apa rasa? Seolah-olah kita mengata dia. Orang akan fikir dalam kepala mengata dia. Cakap sembang-sembang, pandang dia. Dua-dua pandang pula tu, kan? Lepas kan sembang balik, pandang lagi, jelin. Nabi tegur tu, apabila seorang berkata kepada orang lain, kemudian dia menoleh, cakap-cakap dengan orang, tiba dia menoleh, maka perbicaraan itu adalah amanah. Walaupun kita tak mengata dia, tapi dia akan menimbulkan persepsi yang buruk. Jadi maknanya, dalam kita bercakap bersembang ni, jaga betul-betul supaya kita tidak buat benda yang salah, tapi orang pandang salah. Bukan sekadar kita jangan bercakap dalam keadaan yang salah, itu memang salah dah. Ini bercakap benda tak salah, tapi dilihat orang salah. Maka itu Nabi kata jaga-jaga, berhati-hati supaya tidak berlaku salah tanggapan, ya, tidak berlaku salah faham antara kita dengan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Jika seorang Muslim melihat dalam suatu majlis itu orang yang khianat, kalau kita duduk dalam satu majlis, tiba-tiba ada seorang yang mula panas baran kan, yang mula dah panas, dah bercakap, dah mula apa, dah luar kawalan dah kan, dah mula dah bercakap, dah mula apa, marah ke orang ke apa semua kan. Nabi kata apa ni, kalau kita berada dalam keadaan seperti itu, dia dah khianat, dia dah jahat atau nak ganggu orang lain, hendaklah kita bantu atasinya agar tidak berlaku kekecewaan. Cuba nasihat, cuba tenteramkan. Jangan pula kita tambah garam, kan? Kita pula lagi rencah lagi supaya dia makin panas. Tak jadi. Kita tenteramkan dia supaya tidak berlaku pergaduhan dan sebagainya. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-majlisu bil amanah. Majlis itu adalah amanah. Dalam kita mengadakan majlis itu adalah amanah. Illa salasata majalis, kecuali 3 jenis majlis. Safka dan min haram. Majlis yang menyebabkan berlaku pertumpahan darah, haram. Yang berlaku pertumpahan darah secara haram. Au farajal haram, atau majlis yang nak majlis yang keseronokan untuk nafsu syahwat. Ya, tu majlis hiburan untuk untuk memenuhi nafsu, ya, haram. Awik tata'a mali bi ghairi haq, ataupun majlis ataupun pertemuan dibuat untuk rampas harta orang lain secara tidak sah. Ya, berkumpul ramai-ramai sebab apa? Nak pergi rampas orang punya secara tidak sah. Maka majlis seperti ini ataupun perhimpunan seperti ini ataupun pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang haram, yang berdosa. Hadis riwayat Abu Daud.
Menurut pandangan Islam, hubungan suami isteri, tengok pula, suami isteri merupakan hubungan yang suci. Macam mana pula amanah kita sebagai suami, amanah kita sebagai isteri. Ya. Apa yang berlaku dalam keluarga hanya suami dan isteri saja yang tahu. Rahsia tu. Ya, suami kena jaga rahsia isteri, isteri kena jaga rahsia suami. Jangan mudah cerita kat orang. Jangan mudah bercerita tentang kelemahan, keburukan pasangan. Ini adalah larangan. Ini adalah dosa besar. Ya, berdosa besar kita menceritakan keburukan pasangan. Masing-masing mesti ada. Suami tahulah ragam isteri. Isteri pun tahu ragam suami. Kan? Semua orang macam tu. Ya, tetapi itu adalah rahsia antara kita. Ya, walaupun dah berlaku perceraian, kalaulah berlaku perceraian, masih lagi amanah kena pegang. Jangan pula cerita walaupun dah berpisah. Ya, dia masih lagi amanah ni, dia tak boleh cerita. Ya, rahsia itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Asma' bin Yazid, beliau telah menceritakan pada satu hari Asma' bin Yazid berada di rumah Rasulullah. Ya, satu hari ya, Asma' ni duduk rumah Rasulullah. Pada masa itu ada juga beberapa orang lain, antaranya pemuda dan wanita. Ada juga dalam rumah Nabi itu ada orang lelaki, ada orang perempuan yang sedang bersembang dalam satu majlis. Ya, maka Rasulullah pun tengok. Rasulullah tegur. Rasulullah tanya, la'alla rajulan yaqula ma fa'ala bi ahli wa la'alla imra'atan tuhbiru bima fa'alat ma zawjiha fa azimal qaumu sakanu wajilin. Faqultu ay wallahi ya Rasulullah innahum liyaf'aluna wa innahunna la yaf'alna. Qala fala taf'alu fa innama misla zalika misla syaitanin naki syaitana faghasiyaha wan nasi yanzurun. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Nabi tegur, Nabi kata ni dalam ni tengah bersembang ni ada agaknya ada ke ya, orang lelaki yang dalam kalangan ni yang tengah bercerita hal keluarga dia, dan ataupun ada tak orang perempuan dalam ni yang tengah cerita apa yang dibuat oleh suami dia. Ada tak sembang-sembang ni? Nabi tanya. Ya, semua yang hadir tak berani cakap, semua diam, tak berani menjawab. Ya, pada masa itu aku, Asma' Yazid kata, maka aku pun jawab, wahai Rasulullah, betul, ada. Ya, ada macam tu. Maka mereka lelaki dan perempuan semuanya ada cakap macam tu. Yang lelaki dia cerita hal keluarga dia, yang perempuan cerita tentang suami dia. Maka Rasulullah SAW pun bagi warning, ya, memberi peringatan. Nabi kata, janganlah perkara itu kalian lakukan. Jangan buat lagi macam tu. Jangan cerita lagi macam tu. Sebab apa? Itu ibarat seperti syaitan lelaki bertemu dengan syaitan perempuan. Ibarat orang yang cerita tentang hal keluarga ni kalau lelaki, dia syaitan lelaki. Kalau orang perempuan yang cerita macam tu, dia ni syaitan perempuan. Ya? Seperti seolah-olah seperti seekor syaitan lelaki dengan syaitan perempuan yang sedang merayu-rayu. Sedangkan kita sebagai manusia yang lain mendengar ni, manusia ni sedang memerhatikan perbuatan syaitan itu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Maknanya ibarat yang Nabi bagi itu bukan kecil-kecil. Ya, Nabi ibarat seperti syaitan. Ya, buruk sangat. Rasulullah SAW juga telah bersabda, inna min a'zamal amanati indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa nufdi ilaihi summa yansuru sirraha. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Pengkhianatan terbesar terhadap amanah di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, orang yang paling besar khianatnya di hari kiamat ni, Nabi kata, ialah suami dia buka rahsia kepada isteri dia. Suami ada benda yang buruk dia buat, ya, sebelum kahwin dulu, ataupun ya, ketika ini, ya, dia pun cerita. Konon-kononnya sebagai insaf, nak cerita, nak supaya nak tunjukkan supaya kita ni insaf. Tapi bila kita cerita, rupanya menjadi lebih buruk. Ya, mungkin berlaku perpecahan rumah tangga. Jadi tak dibenarkan. Nabi kata suami dia buka rahsianya kepada isteri, dan ataupun isteri dia buka rahsia kepada suami. Kemudian suami menyebarkan rahsia isterinya. Kemudian isteri pula buat cerita dia zaman-zaman dulu apa yang dibuat suami, akhirnya cerita kepada orang. Maka di situlah pengkhianat terbesar. Suami ni tadi
adalah pengkhianat terbesar, sebab dah tahu rahsia isteri maka disebarkannya kepada orang lain. Ya. Semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda mewakilkan Ali bin Abi Talib. Kita tengok dalam sirah Nabi SAW ketika Nabi hijrah. Ya. Ketika Nabi hijrah, Nabi ni sebelum Nabi hijrah, Nabi ni dia pemegang amanah. Dia simpan barang-barang orang. Ya, Nabi ni dia banker. Kalau kita kata ni tempat bank, ya. Sebab apa? Orang musyrikin, orang Arab ni, Arab Mekah ni, mereka ni kerja mereka ni adalah berdagang. Mereka akan keluar, ya. Waktu sejuk, musim sekarang ni mereka turun ke Yaman sebelah selatan sebab panas. Musim panas mereka pergi ke sebelah utara, ke sebelah Syam. Sebab waktu itu Syam ni negara utara, negara sejuk, tapi musim panas mereka tak terlalu sejuk, tempat tu tak terlalu sejuk. Ya. Dan surah Quraisy kan cerita. Ya, dan surah Quraisy. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kisah tu. Musim sejuk mereka pergi ke selatan, musim panas pergi ke Syam. Bila mereka keluar berdagang, mereka tinggal barang-barang yang mereka ada kat Madinah ni tak boleh bawa semua. Jadi siapa yang pegang? Mereka letak kepercayaan itu kepada Nabi SAW yang jaga. Sebab apa? Sebab Nabi lah orang yang paling amanah. Sebab tu digelar Al-Amin. Orang yang diberi kepercayaan, yang sangat dipercayai, yang tidak akan khianat, dan bila bagi kat dia kita akan rasa selamat. Bila bagi kat Nabi barang untuk Nabi jaga, tuan dia nak berdagang rasa selamat, tak rasa risau. Ya. Jadi ketika Nabi nak hijrah tu, masih banyak lagi barang-barang yang Nabi tengah pegang, yang Nabi sedang jaga. Barang ni siapa punya? Barang-barang ni musyrikin Mekah yang antara ni yang tengah nak cuba nak bunuh Nabi ni. Ya, ni barang-barang ni antaranya orang yang tengah yang rancang nak bunuh Nabi, dia tak ambil lagi barang dia. Dia serahkan Nabi jaga, dia pulang ambil lagi. Ya, ni. Maknanya orang yang nak bunuh bagi, tapi Nabi buat macam mana? Maka malam itu ketika Nabi nak keluar, Nabi tinggalkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan pesanan, bila semua dah settle, semua dah tenteram, Ali tolong serahkan ni barang ni siapa punya, ni barang ni siapa punya. Ya, Nabi tunjuk satu-satu, ni satu punya, serahkan pada tuan dia. Walaupun tuan tu tadi siapa? Walaupun tuan tu tadi adalah musyrikin yang nak bunuh dia. Itu sampai ketaatan. Kalau kita dah kira ini musuh agama dah ni, musuh agama, kita tak kira dah, ambil lah. Kita dah anggap ni sebagai harta rampasan dah ni. Ya? Kita dah anggap ni sebagai ghanimah dah ni. Ya? Sebab dia musuh agama. Dan yang boleh diperangi. Kan? Sebab dia nak bunuh kita, maka dah boleh diperangi, nak bunuh Rasul. Tetapi Nabi sebagai seorang yang amanah, Nabi tak buat macam tu. Ya? Nabi tak bawa. Nabi tak gunakan harta itu. Sebaliknya apa yang berlaku, Nabi pesan pada Ali, pulangkan balik, ya, harta ini kepada tuan dia. Maimun bin Mahran berkata, 3 perkara dapat mendorong manusia kepada kebajikan dan takwa, iaitu amanah, janji dan silaturahim. Ya. 3 perkara yang boleh menjadikan kita ni orang yang berkebajikan, orang yang albirru. Dulu kita cerita tentang albirru, orang yang buat baik dan juga orang yang menjaga, yang berkebajikan. Ya. Dan juga orang yang takwa. Ya. Albirru itu, ya, bila albirru dia ada takwa. Ya, takwa itu antaranya lah berbuat kebajikan. Ya. Apa dia? 3 perkara yang ciri orang yang berkebajikan dan takwa apa dia? Iaitu orang itu seorang yang amanah, dia tunaikan janji dan juga dia jaga silaturahim. Dia tidak mudah, ya, memutuskan silaturahim. Menganggap barang yang telah diamanahkan sebagai ghanimah, iaitu diperolehinya dengan mudah, sama dengan melakukan pencurian. Ya. Kalau kita anggap kita jaga barang orang, kemudian kita anggap kita dah bergaduh, maka itu barang kita punya, samalah macam orang yang mencuri. Dulu kita pernah ceritakan kisah kan, bagaimana seorang yang diberi untuk menjaga harta gelang, ya, atau perantai seorang sahabat, kemudian dia tak mengaku bahawa itu
di amanah yang diberi, maka Nabi menghukum, dulu kita pernah kisahkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, mati terbunuh dalam perjuangan di jalan Allah menghapuskan dosa. Syahid, orang yang berperang kemudian mati terbunuh, syahid. Ni syahid ni, kalau orang syahid dia tak ada dah, tak perlu nak tak perlu lagi nak dimandi, nak dikapan dah, dia terus dikuburkan sebab dia syahid. Dan dia ni tanpa hisap. Orang yang syahid tidak melalui hisap Allah. Mereka tak perlu lagi nak nak menghadapi mizan dan sebagainya. Mereka ini adalah orang yang dah dijamin masuk syurga. Tetapi walaupun dijamin, masih ada perkara yang menghalang mereka untuk terus masuk syurga. Apa dia? Kecuali mengkhianati amanah. Kecuali kalau semasa hidup dia pernah khianat. Dia pegang orang punya, dia pegang sumbangan ke apa, orang bagi sumbangan untuk sedekah. Ni musim banjir ni, orang ramai kutip sumbangan, tengok macam-macam orang hantar, tabung bencana sebagainya, ini amanah. Kalau dia dapat, dia khianat, walaupun dia mati dalam peperangan fisabilillah, maka Nabi kata dia bukan orang yang layak masuk surga, kecuali orang yang khianat amanah. Baginda berkata, pada hari kiamat, setiap hamba Allah walaupun dia mati di jalan Allah akan didatangi dan ditegur. Setiap yang yang syahid, dia ditegur. Kamu tunaikan amanah kamu, kemudian dia akan menjawab. Semua ditanya seorang-seorang sebelum nak masuk syurga ni, tanya, kamu dah tunaikan amanah kamu? Yang ni jawab ya, okey, selesai. Yang ni jawab ya, ni selesai. Yang ni jawab belum, tak sempat. Kemudian dia akan menjawab, ya Tuhan, bagaimana mungkin dunia dah tak ada dah? Macam mana saya nak tunaikan amanah dulu ni? Saya sekarang dah ke akhirat dah. Macam mana nak tunai ni? Sebab apa? Bukan sebab tak sempat tunaikan amanah, tapi sebab dia khianat, sebab dia seleweng, sebab dia buat penyelewengan, dia khianat, maka dia pun tak dapat nak buat apa ke akhirat, nak buat apa lagi. Jadi Allah pun beri perintah, masukkan dia ke neraka hawiyah. Masukkan dia adalah neraka hawiyah, narun hamiyah, tu narun. Di sanalah dia akan melihat amanah yang pernah diterimanya dalam bentuk seperti ketika amanah itu diserahkan kepadanya. Bila dia masuk dalam neraka hawiyah, dia akan nampak benda yang dia bawa tu, benda yang dia khianat itu. Kalau beras yang orang sumbang dia guna untuk dia, beras tu dia nampak. Sekampit beras. Dia akan dapat melihat dan mengenalnya. Dia tahu inilah dia barang dia dulu yang dia khianat. Dalam neraka hawiyah dia berusaha meraih amanahnya. Dalam neraka hawiyah tu dia akan cuba nak dapatkan balik amanah tadi tu. Yang ada, yang dia nampak tadi. Dia berusaha cuba nak dapat. Kemudian akhirnya dia dapat. Akhirnya dia dapat capai amanah yang Allah tunjukkan dalam neraka tadi, dan dia pun bawa letak atas bahu, pikul atas bahu. Pada saat itu dia merasa akan dapat keluar dari neraka hawiyah. Maka bila dah dapat amanah ni, dia rasa peluang dia nak pulangkan balik amanah. Dia pun berusaha nak keluar daripada neraka hawiyah. Amanah yang dipikulnya itu jatuh dari bahu, dan kali ini dia berusaha kembali tapi tidak akan berhasil mencapai untuk selama-lamanya. Dalam keadaan dia memikul tadi, dia nak keluar, hampir-hampir nak keluar, barang tu jatuh balik. Jatuh balik, dia usaha lagi nak capai. Bukan senang. Bukannya jatuh dekat tu kita ambil capai letak kat bahu. Dia dah wallahu a'lam keadaan macam mana. Sama ada dalam keadaan ombak api ke, dalam apa, nak capai bukan senang nak ambil. Bila dapat ambil, letak atas bahu, nak keluar. Bila cuba nak keluar, dekat-dekat nak keluar, jatuh balik. Carilah lagi, usaha lagi, sampai dia tak akan dapat. Nabi kata dia tidak akan dapat nak keluar daripada neraka hawiyah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan pula, Rasulullah SAW kemudian menerangkan juga, solat adalah amanah, timbang barang adalah amanah, menukar barang yang sepatutnya pun adalah amanah.
Segala sesuatu yang diperhitungkan dan yang paling berat ialah barang amanah. Sesuatu benda ni semuanya akan dihitung. Dan yang paling berat Nabi kata ialah kita dengan amanah tadi. Maknanya bukan sekadar amanah itu ialah kita diberi kepercayaan menjaga sesuatu barang, tetapi juga sesuatu yang Allah perintahkan kat kita suruh kita buat itu adalah amanah. Apa dia? Iaitu solat. InsyaAllah tuan-tuan ni dalam bab itu dah selesai. InsyaAllah tuan-tuan ni ada orang yang dalam bab ni tuan-tuan dah selesaikan, dah tunaikan amanah ini. Tetapi dalam bab-bab lain juga kena jaga, supaya kita tidak tergolong dalam orang yang khianat tadi. Perawi hadis tersebut, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, terus berkata, perawi hadis tersebut iaitu siapa tadi? Iaitu Abdullah bin Mas'ud ni pun berkata, aku datang kepada Al-Bara' bin Azib dan bertanya kepadanya, dengarkan engkau apa yang telah dikatakan oleh Ibn Mas'ud. Maknanya Imam Ahmad, dengarkan engkau apa yang telah dikatakan oleh Ibn Mas'ud. Beliau berkata, maksudnya seperti apa yang disebut dalam hadis di atas. Al-Bara' menjawab, ya Ibnu Mas'ud benar. Bukankah engkau juga telah mendengar bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Maknanya apa yang disebut oleh Nabi dalam melalui riwayat yang disebut oleh Ibnu Mas'ud ni adalah selari dengan Al-Quran. Iaitu Allah kata apa dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menyerahkan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu berhukum dengan adil. Maknanya dalam ni dah disebut dah, Allah suruh kita dengan amanah ni serah pada orang yang berhak. Termasuk dalam yang ini juga adalah orang yang memegang apa-apa jawatan. Apa-apa jawatan itu adalah amanah. Kalau kita nak serah pada sesiapa memegang jawatan, kena bagi orang yang memang ahli dia, orang yang mahir. Jangan main serah-serah dia. Jangan main lepas kita nak mudah saja. Ketua kampung adalah amanah. Serah jawatan ketua kampung kepada orang yang mahir mentadbir. Pengurusi masjid, nazir masjid adalah amanah. Serah kepada yang mahir yang dapat mengimarahkan masjid seperti hari ini. Begitu juga dengan lain-lain jawatan. Imam adalah amanah. Serah pada orang yang ahlinya, yang bagus pahaman agamanya, yang bagus bacaannya. Bukan kita main letak-letak je. Bukan kita main suka-suka kita nak lantik. Orang yang kita berkenan, orang yang kita rapat dengan kita lantik, maka tidak jadi. Walaupun orang itu tidak layak. Maka kalau kita lantik, maka kita telah mengkhianati amanah. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, innal amanata nazalat fi jazaril qulub summa nazalal Qur'an fa'alimu minal Qur'ani wa alimu minas sunnah. Amanah ataupun kejujur ni turun dalam akar hati orang. Kejujuran ni dia ada dalam hati kita ni. Dia apa? Dia berinya kejujuran dah tak ada dalam hati. Sehingga satu zaman, satu ketika tak jumpa dah orang jujur. Nabi kata tak jumpa dah semua orang khianat. Hingga keadaan orang kata nu kat sana tu ada orang jujur ni. Ni kat kita ni ada yang jujur ni. Dia ni jujur. Sehingga orang bercakap-cakap kata orang ni jujur. Dia jujur. Dia ni bagus, dia ni baik, dia ni jujur. Tetapi Nabi kata yang sebenarnya orang ni dalam hatinya iman pun tak ada. Tak ada iman pun, tapi dipandang jujur. Sebab apa? Sebab dalam keadaan semua orang tak jujur. Hingga kan orang pun main letak je. Ini yang bahayanya. Ini kan kita tak tahu adakah kita yang begitu. Adakah zaman kita ini begitu. Kita dah tak nampak siapa yang jujur, hingga kan kita main letak je. Orang yang tidak beriman, orang yang tak solat, orang yang langgar perintah Allah, maka kita kata inilah orang yang jujur. Kan? Solat pun tak nak. Benda maksiat pun buat, kita kata dia ni baik, dia ni jujur. Hingga kita akan kata begitu. Begitu. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu lagi menilai di mana kejujuran itu. Hadis di atas menggambarkan bahawa hilangnya kejujuran dari hati orang yang suka khianat. Kebaikan orang seperti itu bukan lahir dari jiwa dia. Kebaikan tidak dapat menghidupkan perasaan yang telah mati.
kebaikan yang dia buat ada buat kebaikan, tetapi kebaikan itu bukanlah kebaikan atas diri dia, atas keimanan, tetapi kebaikan itu apa? Kebaikan itu hanyalah untuk tontonan dan juga pandangan dan juga perhatian manusia yang lain. Wallahu alam. Cukuplah untuk malam ni sekadar itu, tak sempat juga nak habis ya. Ada lagi 2-3 muka surat ya. Jadi kita berhentilah. Isyak dah masuk ya. Mohon maaf mungkin ada salah dan silap ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan ya Allah berikan kebaikan dan juga Allah berikan keredaan untuk kita pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.